Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi sekalian, pada petang ini kita dapat bersua untuk kita cuba mengisi detik-detik dari kehidupan ataupun daripada program yang kita adakan pada petang ini untuk sama-sama kita menelaah dan meneliti apakah bentuk pengajaran, ibrah dan tauladan yang dapat kita usahakan, dapat kita temui di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Seperti mana yang tuan-tuan semuanya maklum bahawa Ramadan adalah bulan mulia, bulan di mana Al-Quran diturunkan dan bulan yang mempunyai malam Lailatul Qadar yang kalau sesiapa menepati dan mendapat malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan mendapat kebajikan dan kebaikan yang lebih daripada 1000 bulan. Ya. Ini adalah firman Allah SWT yang menegaskan bahawa Ramadan ini bulan puasa yang mahu mewujudkan semangat ketakwaan, semangat kecintaan kepada Allah SWT, kepatuhan kepada ajarannya. Sebab itulah makanya disebut bahawa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Dan seterusnya disebutkan adalah untuk la'allakum tattaqun, iaitu untuk mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang bertakwa. Maksud manusia bertakwa ni, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah golongan yang menghindari segala hukuman Allah apabila manusia melanggar segala titah perintahnya. Dan kalau kita senantiasa peka dan senantiasa mematuhi titah perintah Allah dan tidak menyalahi titahnya, maka insya-Allah kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang kembali kepada fitrah, manusia yang mematuhi segala arahan-arahan penciptanya, maka manusia ini akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang jujur, manusia yang amanah, manusia yang berkepribadian mulia dan sebagainya. Jadi, para penonton yang dikasihi sekalian, puasa menyebabkan seseorang itu menghindari kejahatan. Kalau dalam bulan puasa, dia tidak dapat mengawal nafsunya, sebaliknya dia mempertuhankan nafsunya, maka dia tidak akan dapat sifat ketakwaan itu. Dia tidak akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis riwayat Bukhari, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal amal bih." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta, berbohong dan berbuat dengan budaya bohong, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tak perlu dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tak perlu pada puasa dia. Kalau dia tidak meninggalkan qaul az-zur, artinya berkata-kata dusta. Dan kita melihat akibat daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang begitu dahsyat, ya, sehingga berlaku pendustaan, pembohongan, berlaku pengkhianatan dan sebagainya, ya, bukan saja di peringkat kampung, negeri atau negara, bahkan sampai ke peringkat antarabangsa. Sebab itulah kita lihat
dan kita tanggapi bahawa pandemik corona ini dan juga yang lain-lain merupakan hasil daripada kejahatan manusia itu sendiri. Sebab itu kita faham Allah SWT mengatakan apa sahaja kebaikan yang menimpa kalian dalam Al-Quran, maka itu daripada Allah. Tapi apa juga bentuk kejahatan dan keburukan yang menimpa kalian, maka itu adalah kerana perbuatan tangan kamu sendiri. Jadi sidang penuntun yang kasih sekalian, menjadi kewajipan kita bertaubah, kembali berinabah kepada Allah SWT, kembali mematuhi segala jalur titah perintahnya dan arahannya, dan menghindari segala larangannya. Kalau kita terus melakukan kejahatan-kejahatan pendustaan, pembohongan, pengkhianatan, kezaliman, dan sebagainya, maka kita tidak akan mendapat pahala puasa tersebut. Sebab itulah disebutkan berapa banyak orang berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga, dan dia tidak dapat apa-apa kerana dia tidak memenuhi tuntutan tazkiyatun nafs, penjernihan diri. Kita tahu bahawa menjadi manusia ini perlulah senantiasa mengamalkan usaha penjernihan diri, usaha peningkatan kemanusiaan kita, usaha menjadi jujur, usaha menjadi amanah, usaha menjadi orang yang baik, usaha menjadi orang yang bersih. Mereka yang pengotor sentiasa akan berhadapan dengan kemungkinan kuman-kuman baru, dan ini sama ada dari segi amalan maupun dari segi makanan atau apa saja bentuk kekotoran pasti akan merosakkan diri kita. Oleh sebab itu kita perlu kembali kepada kebersihan rohani, kebersihan diri, kebersihan masyarakat, kebersihan makanan, kebersihan dalam penyiaran kita. Kita tak mahu menyiarkan perkara-perkara yang tak baik sehingga menyebabkan kejahatan itu semakin berleluasa dan semakin berkembang. Oleh sebab itu tak ada maknanya orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kemungkaran dan kejahatan. Oleh itu kita semua perlu ingat bahawa segala kejahatan dia akan mengundang bala, dan bala itu akan menyebabkan sama ada kita insaf, kita sedar, kita menyesal terhadap kesalahan yang kita lakukan, kita tahu bahawa yang kita lakukan itu salah, dan kita kembali membetulkan keadaan dan tidak membiarkan kesongsangan itu berlaku. Sebaliknya kita adalah sentiasa berusaha untuk memastikan segala-galanya berlaku dengan cara yang betul. So jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita fahami dengan jelas, kerana ketakwaan itu antara lain yang nak dilakukan dalam konteks masa yang lalu, kita nak melahirkan atau mewujudkan masyarakat yang penuh dengan kasih sayang, masyarakat yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin seperti mana dalam surah Al-Anbiya itu bukan ungkapan filosof ataupun ahli fikir, tapi dia adalah firman Allah SWT. Dan kita telah antara lain menggariskan bahawa ciri-ciri asas negara yang penuh dengan rahmah ini, yang pertama, kepimpinan negara yang kompeten dan berintegriti. Artinya kita perlu menaikkan pemimpin yang kompeten, kepimpinan yang berintegriti, penuh dengan amanah, akhlak yang mulia, bukan pengkhianat, bukan pencuri, bukan perompak,
bukan yang menjual agamanya dengan harga pangkat yang tak seberapa. Jadi di sinilah ya untuk kita memenuhi kehendak rahmatan lil alamin itu, ya, melalui puasa sepatutnya kita mesti menaikkan kepimpinan negara yang kompeten, ya, yang berintegriti melalui lunas-lunas yang betul dan bukan lunas-lunas yang songsang, ya, ataupun penipuan dan sebagainya. Kemudian dia juga berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berasaskan kepada semak dan imbang yang berkesan. Artinya kalau pemerintahan itu tidak dapat membuat semakan, ya, kerana telah dipenjara semuanya. Kenapa mereka dipenjara? Kerana semuanya terlibat dalam kejahatan, dan kejahatan yang menyeluruh menyebabkan datang balak dan hukuman Allah yang menyeluruh sehingga semuanya terpenjara. Yang tak buat jahat pun terpenjara, ya, dan rakyat pun terpenjara. Sebab itu kita lihat bahawa dalam keadaan terpenjara kita tak dapat memastikan, ya, ketelusan, kebenaran, kejujuran, ya, kejituan sesuatu tindakan, kerana proses demokrasi atau syura itu tak dapat berlaku. Kerana tak dapat dibuat syura. Kerana orang takut nak bersyura pun. Ya. Inilah balak Allah Azza wa Jalla yang sepatutnya kita hindari. Dan yang ketiganya ialah tadbir urus yang baik atau good governance. Menjadi rakyat yang mendapat rahmat, yang dikira menikmati rahmat Allah SWT, ialah mendapat suatu pemerintahan yang good governance. Inilah yang baru kita nak usahakan. Tapi usaha-usaha kita itu dikhianati, dicabuli, dinafikan, difitnah oleh setengah pihak, sehingga mereka yang mahu menegakkan yang benar, yang adil, yang jujur, yang betul ini kecundang, ya, dalam masa yang sangat singkat. Jadi puasa mesti menekankan juga aspek undang-undang yang adil. Kita mahu meraih suatu sistem undang-undang yang adil. Sudah pasti untuk ke tahap mencapai undang-undang yang adil tadi, kita mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dan kita mesti membetulkan semua undang-undang kita yang zalim, yang tidak adil. Dan ini bukan perkara kecil. Ini mesti dibuat oleh kerajaan yang seimbang, kerajaan yang rasional, kerajaan yang baik, kerajaan yang musleh, yang bersifat reformis. Mereka yang pengkhianat dan yang makan wang dan sebagainya tidak mungkin dapat mencapai tahap rahmatan lil alamin itu. Dan kalau kita lihat pula ciri rahmah yang kelima disebut masyarakat yang berilmu, yang berakhlak dan penyayang. Kita tidak boleh menjadi orang yang benci kepada manusia lain, ya, tidak ada asas benci yang tak bertempat dan tidak, ya, berasaskan kepada syarak. Anda tak boleh benci kerana semangat perkauman, kerana semangat kebencian kaum, ya, ataupun kerana asabiyah, ya, tak boleh. Jadi kalau kita tidak mempunyai undang-undang yang adil, ya, kita mahu diteruskan lagi balik undang-undang yang zalim, ya, orang yang mencuri lepas, yang tak mencuri yang baik nak betulkan orang dibuang, ya, orang yang bercakap benar disingkir, yang terus dengan apa yang ada disimpan, itu tidak mungkin dapat mewujudkan sesuatu yang bersifat rahmah dan tidak bersifat takwa dan tidak akan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian disebut manusia yang berilmu, berakhlak, penyayang. Orang-orang yang tidak berakhlak memerintah kita tentu akan rosak jadinya kita. Dan kerosakan itu akan bermula daripada atas. Oleh sebab itu, untuk menjadi manusia yang bertakwa, mesti menjadi manusia yang berakhlak. Untuk menjadi manusia yang berakhlak,
mesti tegakkan kebenaran, jangan menyokong kezaliman. Itu maknanya tidak berakhlak. Dan mesti menyayangi ataupun penuh dengan penyayang, sifat penyayang. Kalau sifat benci semata-mata walaupun serbannya besar, dia tidak akan bermakna sama sekali dan tidak selaras dengan jiwa atau roh puasa dan takwa itu sendiri. Kemudian disebutkan mesti ada institusi keluarga yang kemas, ya, yang baik, yang utuh, yang teguh, ya, di mana ciri-ciri suami yang baik, ciri-ciri isteri yang baik, ya, dapat diwujudkan, dapat dikembangkan, maka berlakulah kebahagiaan, kesentosaan dalam peringkat keluarga. Bila keluarga baik, keluarga sejahtera, maka masyarakat akan menikmati kesejahteraan. Kemudian disebutkan yang ketujuhnya, hubungan etnik dan penganut agama yang harmonis. Ya. Artinya kalau kita tak mahu hubungan etnik dan penganut agama ni harmonis, kita nak timbulkan kebencian, nak timbulkan pergaduhan, nak timbulkan suatu sikap keadaan yang sangat merosakkan masyarakat, maka kita akan menjadi manusia yang bajingan, ya, manusia yang tidak mungkin kalau dia berpuasa pun puasanya tidak memberi apa-apa faedah kepadanya. Ya, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya tadi, banyak orang yang hanya lapar dan dahaga tapi tidak mendapat apa-apa. Jadi yang berikutnya disebutkan bahawa mestilah mempunyai ekonomi yang mampan. Bagaimana kita nak menjadi manusia yang mendapat ekonomi mampan kalau kita menjadi manusia yang jahat, yang tidak bertakwa, sampai turun balak yang tak pernah turun sehingga habis banyak kemudahan, banyak harta, banyak berbilion-bilion ekonomi kita hancur dan rosak. Tidak mungkin dapat dibuat kalau sekiranya ekonomi dalam keadaan yang hancur, ya. Sebab itu ekonomi yang mampan ini perlu dipertahankan dan kita telah berusaha semasa dalam pemerintahan sebelum ini, pemerintahan Pakatan Harapan. Kita nak wujudkan semula kesentosaan, kepeningkatan ekonomi kita dan dah diusahakan. Tetapi apa boleh buat, usaha-usaha ini akhirnya dinafikan. Dan sebab itulah barangkali sukar untuk kita terlepas daripada balak-balak yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam konteks menghindari balak ini pun bukan hanya puasa, tetapi kita mesti juga memiliki nilai-nilai yang positif. Mesti bukan hanya disebut, bukan hanya ditayang-tayangkan, tetapi mesti menjadi amalan dan dukungan seluruh pihak. Mereka yang jahat kalau berdoa tidak akan dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, tidak cukup hanya berdoa. Kita nak pastikan yang berdoa itu mestilah manusia yang saleh, manusia yang berkata benar, manusia yang jujur, manusia yang ikhlas, manusia yang tidak berdusta, berbohong, bukan pengkhianat. Jika tidak, bagaimana mungkin doa akan dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau makan makanan kita yang haram pun, makanan haram tidak mungkin menyebabkan doa kita dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sidang penonton sekalian, bercakap mengenai puasa dalam bulan Ramadan ini juga mesti dihubung kaitkan dengan soal-soal yang seperti ini. Tuhan bukan hanya nak tengok kita tak makan, tak minum ataupun perkara yang biasa, tapi Tuhan nak tengok bagaimana pendekatan kita kepada arahan-arahan Islam yang syumul, yang lengkap itu. Soal pengagihan kekayaan yang saksama. Kita mesti agihkan kekayaan bukan untuk kepentingan orang tertentu, kumpulan tertentu, tapi pengagihan kekayaan mesti bersifat adil dan saksama. Orang yang adil saja dapat mengagihkan sesuatu secara adil. Mereka yang tidak adil, yang berdusta, yang tidak
betul-betul tulus dalam perjuangannya, tidak akan berlaku adil. Oleh itu, pengagihan kekayaan itu tidak akan bersifat adil, tapi lebih bersikap untuk membeli, membeli jiwa, membeli pembantu dan penyokong dan sebagainya, walaupun rakyat terkorban dan rakyat menderita dan sebagainya. Sebab itu kita lihat umpamanya nisbah menteri di zaman kita adalah sederhana. Tapi di zaman yang lain, dia lain. Dia mengikut kehendak-kehendak dan angin yang mendorong ataupun yang memutarkan gerakan-gerakan politik itu. Jadi agihan kekayaan yang sama ini juga suatu rahmat dan tak mungkin dapat dicapai secara songsang, secara yang tak betul. Dan yang berikutnya adalah pembangunan yang lestari. Pembangunan yang lestari tentulah dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan segala-galanya penuh dengan bencana, segala penuh dengan segala penjara. Orang yang baik pun mungkin akan terpenjara. Jadi ini masalahnya bila kita berhadapan dengan suasana-suasana yang bercanggah dengan kehendak-kehendak Allah dan Rasul. Begitu juga yang disebutkan, iaitu negara yang rahmat, yang bertakwa manusianya tadi, ialah penuh kebajikan, kesihatan dan keselamatan rakyatnya terpelihara. Dan kalau kita lebih mementingkan soal-soal nak dapat kuasa, sehingga apabila penyakit corona ini datang ataupun virus corona sampai kita tak peduli 2-3 minggu kerana sibuk untuk merampas kuasa dan sebagainya, maka berlaku suatu yang lebih dahsyat dan akhirnya semua terpenjara dan terpaksa digunakan PKP, pengawalan pergerakan. Jadi para hadirin, para sidang penonton yang sekalian, soal kebajikan, soal kesihatan, soal keselamatan rakyat sangat rapat dengan insan yang bertakwa, dengan ciri-ciri takwa, ciri-ciri yang baik. Dan tak mungkin anda akan dapat ini semua dalam suasana yang semuanya hancur berkecai, semuanya berpecah belah, semuanya khianat dan sebagainya. Dan begitu juga disebutkan negara menerajui usaha keamanan dan kemanusiaan sejagat. Dalam konteks kemanusiaan sejagat, kita memang daripada awal lagi dah menyebutkan bahawa bangsa-bangsa yang tertindas kita mestilah sokong. Kita tak boleh menimbulkan kebencian yang tak bertempat, yang menyeluruh. Walhal barangkali yang melaksanakan kejahatan tu 2-3 orang yang memang wujud dalam masyarakat manusia. Jadi kalau kita pula menjadi manusia yang menimbulkan kebencian, permusuhan dengan sesuatu kumpulan seperti Rohingya dan sebagainya kerana kepentingan politik yang tertentu, maka kita sebenarnya menyalahi perintah Allah Azza wa Jal yang menyebutkan bahawa kita perlu memberi kasih sayang, bersifat kasih sayang dengan orang-orang yang tertindas dan terpenjara dan sebagainya. Jadi sidang penonton dan sekalian, inilah yang perlu kita beri perhatian. Dan dalam konteks syariat, kita mempunyai kaedah-kaedah fiqh yang begitu luas. Umpamanya al-umur bimaqasidha. Sesuatu itu dinilai berdasarkan dia punya maqasidnya. Jadi kalau kita tidak memahami maqasid sesuatu dan kita bersimpang perindang memulakan sesuatu dengan cara yang sembarangan, yang salah, maka kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita mahu. Dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan kita ini adalah berasaskan niat. Kita perlu mempunyai niat yang jujur. Niat untuk mereformasi masyarakat. Niat untuk islah. Jadi kalau niat kita adalah sekadar untuk kita menjadi
orang tertentu, orang nombor satu atau orang sekian-sekian, itu sebenarnya tidak jujur sebenarnya. Kerana mestilah tujuan matlamat utama kita di dunia ini ialah untuk mematuhi titah perintah Allah. Jadi apa pun, ya, hatta menjadi orang miskin mungkin lebih baik daripada menjadi orang kaya yang akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, sebab itu apabila Karun keluar dengan segala pakaian, segala mata bendanya, segala emas dan begitu ramai orang teruja dan terpengaruh dengan kehebatan Karun dan mengharap menjadi Karun. Tapi bila Karun dimusnahkan oleh Allah kerana kebongkakannya, kerana keangkuhannya, maka ketika itu semua orang berkata, nasib baik kami tak jadi ikut macam Karun. Lebih baiklah kami seperti sekarang. Ya, jadi inilah yang nak ditanamkan dalam masyarakat kita, iaitu supaya kita semua terus konsisten dengan ketakwaan, dengan amal saleh, dengan kejujuran, dengan amanah, dengan keadilan, dan naikkan orang yang baik. Jangan naikkan orang yang jahat. Jangan sokong orang yang zalim. Jangan setuju orang yang sudah merampas duit rakyat berbilion-bilion. Bagaimana anda mahu bersama dengan orang-orang seperti ini dan anda mencari rahmat, anda mencari kesejahteraan, anda mencari ketakwaan, anda mencari kebahagiaan? Tak mungkin sama sekali. Jadi untuk memenuhi sifat-sifat takwa tadi perlu dipenuhi sifat-sifat yang lebih khusus, iaitu dari segi akidahnya biarlah akidah yang jernih, dari segi niatnya biar niat yang ikhlas, dari segi amalan dan akhlaknya mestilah jujur, adil dan sebagainya. Jadi kalau tidak berlaku seperti itu, tak dipenuhi, maka puasa kita tidak akan ke mana-mana. Sebab itulah puasa yang baik ialah puasa yang memberikan keinsafan. Maknanya untuk kita taubat pada Allah. Kita tak akan berjanji, tak akan naikkan lagi orang jahat. Tak akan biarkan orang jahat memerintah. Kita akan kembalikan semula keimanan, keamanan, kejujuran, kebenaran itu dalam realiti. Orang yang nak buat baik mesti dibantu. Orang yang jahat tak boleh kita bersekongkol dengannya, kerana ini adalah bercanggah dengan kehendak Allah. Dan Allah sebut Allah tak akan memberi hidayah kepada orang yang khianat. Allah tak akan memberi bimbingan kepada pendusta. Allah tak akan memberi hidayah kepada orang yang jahat dan sebagainya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perkara ini. Iaitu puasa bukan hanya menahan makan minum, tetapi juga menghayati seluruh kandungan dan saranan Al-Quran. Sebab itu kita disuruh membaca Quran. Dan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Dan mengapa Al-Quran diturunkan dalam Ramadan? Kerana dalam bulan Ramadan lah Al-Quran ini menjadi pengasuh, menjadi pembersih, menjadi pembentuk jiwa raga manusia yang beriman. Dengan itu dia akan kembali baik, kembali jujur, kembali kepada Tuhan, dan bukan kembali menuhankan nafsu, menuhankan wang, ringgit, emas dan juga pangkat, kebesaran. Bukan. Jadi inilah roh daripada Al-Quran ataupun daripada puasa itu sendiri, kerana dia saling berhubung satu sama lain, seperti mana yang kita semuanya maklum, para penonton yang dikasihi sekalian. Dan kita ingatkan semula surah Hud ayat 113 yang menyebutkan jangan kalian cenderung menyokong kepada orang yang zalim, kamu akan dicucuk api neraka. Dan kamu tak akan mendapati selain Allah boleh membantu kalian. Tsumma la tunsarun, dan kamu tidak akan ditolong. Jadi kalau puasa tapi tak mahu mengubah keadaan, kalau puasa tetapi terus bersama dengan orang zalim, orang yang khianat, orang yang jahat, yang dusta, dan terus dengan kebobrokan, maka tidak ada hari raya.
tak ada hari raya kita. Dan memang sekarang pun hari raya kita barangkali tidak ada. Kenapa? Kerana kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Dan kita jangan fikir kejahatan itu ringan, ya. Kalau dia ringan, tak akan datang seberat ini. Jadi sebab itulah, makanya kita umat Islam perlu insaf, perlu taat, perlu taubat kepada Allah Azza wa Jal, pulang kembali ke rahmat Allah, dalam arti kata ke pangkuan Allah, titah perintahnya, kepada ketaatan, dan jangan derhaka. Kalau kita derhaka, puasa setahun pun tak akan bermakna. Kerana rohnya berbeza. Puasa itu adalah milikku, kata Tuhan. Semua perbuatan hamba itu dia tetapi kecuali puasa. Puasa itu aku yang akan menentukan balasannya, ganjarannya, kata Tuhan dalam sebuah hadis. Begitulah. Jadi sidang penonton yang dikasihi sekalian, saya mengucapkan mudah-mudahan kita semua dibebaskan daripada bencana corona ini dan kita dapat menghayati bulan Ramadan dengan cara yang betul. Kita dapat menjadi betul selepas Ramadan dan kita dapat mengembalikan semula izzah, ya, perjuangan kepada kebenaran Islam, menegakkan semula kejujuran, ya, ketelusan, amanah dan sebagainya, dan menolak setiap ciri-ciri dan nilai-nilai yang negatif yang akan merosakkan sifat-sifat takwa kita. Jadi inilah yang perlu kita beri perhatian, dan saya mohon maaf kalau saya telah bercakap begitu panjang, tetapi semata-mata untuk memenuhi hasrat penganjur yang telah memberi ruang ini kepada saya, dan saya minta maaf kalau nampak macam tak berapa sihat. Ini kerana saya pun sedang berpuasa dan orang pun sudah berusia. Jadi saya minta maaf kalau tuan-tuan merasa mungkin tak berapa cantik ke, ataupun tak berapa jelas pembicaraan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur yang telah menjemput saya petang ni tadi, dan saya pun begitu tergesa-gesa menyiapkan sikit bahan, dan harap-harap tuan-tuan dapat memanfaatkan apa yang telah saya sebutkan tadi, kerana kita kaitkan puasa tu dengan rahmah, dan kita katakan ada lebih kurang 11 ciri-ciri yang patut kita perjuangkan dalam bulan Ramadan ini, dan seterusnya, supaya kita dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dan supaya kita tidak dilaknat atau dikutuk dan diteruskan lagi bencana yang lebih besar. Kerana itu adalah suatu musibah dan kita tak mahu, tuan-tuan, janganlah kita dihukum seperti itu kerana kesilapan kita. Jadi saya minta maaf sekali lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat meneruskan tilawah Quran, ya. Hari ini hari ke-7, juz 7, ya, untuk kita sampai ke peringkat khatam, ataupun tuan-tuan boleh khatam Al-Quran sampai 2 kali sebulan. Itu bergantunglah kepada kebolehan dan daya masing-masing. Pendek kata, bulan Ramadan dan bulan di mana kita berkurung, semuanya terkurung, kita wajarlah memanfaatkannya, membuat disiplin diri, mengatur program sehingga kita penuhi masa-masa kita, tidak hanya dengan memasak, tetapi juga dengan taubat, dengan zikir, dengan doa, ya. Kerana kita perlu berdoa, khasnya dalam keadaan menghadapi bencana ini. Jadi Rasulullah SAW telah meninggalkan doanya, antaranya disebut dalam kita menghadapi krisis bencana ni, naklah kita baca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbil arshil azim, la ilaha illallah rabbis samawat wa rabbil ard wa rabbil arshil karim. Ya, itu doa yang selalu dibaca
oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi bencana. Saya ulangi, la ilaha illallahil azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Ya, saya ulangi, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat rabbul ard rabbul arshil karim. Ya, ini bagus menjadi amalan kita, ataupun doa Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain, ya, wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Ya, yang bermaksud, ya Allah, rahmatmu kami harapkan dan janganlah kau serahkan diri kami ke ketentuan nasib kami kepada diri kami sendiri walaupun sekelip mata, dan elokkanlah segala urusan kami, ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ataupun juga kita baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tidak ada Tuhan kecuali engkau, hai Tuhan, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh zalimin, aku sebenarnya adalah penzalim terhadap diriku sendiri. Aku zalim terhadap diriku. Jadi para penonton sekalian, ini di antara doa-doa yang patut kita baca selalu dalam kita menghadapi bencana corona ini, dan banyak lagi doa-doa lain yang kalau kita ada masa mungkin kita boleh bacakan. Ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur dan maaf kerana mungkin terlebih masa, kerana saya pun tak sempat pakai jam tadi ni kerana tergesa-gesa. Maka apa yang disampaikan itulah sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Semoga kita bahagia, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.